Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan kelebihan dan kekurangan migrasi dalam Malaysia. Pengenalan. Migrasi dalam Malaysia adalah satu fenomena yang berlaku di mana perpindahan atau penghijraan penduduk dari kawasan ke kawasan yang baru yang melibatkan perubahan masa dan tujuan menetap sementara atau kekal. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor dalaman dan luaran yang memberi tekanan kepada sesuatu penduduk hingga mereka terpaksa untuk berhijrah ke kawasan yang lain. Migrasi terbagi kepada dua, ialah migrasi dalaman dan luaran. Aliran migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia adalah migrasi di bandar ke bandar, migrasi bandar ke luar bandar, migrasi luar bandar ke bandar, dan migrasi luar bandar ke luar bandar. Aktiviti migrasi menunjukkan penduduk Malaysia mempunyai keperluan untuk berhijrah ke suatu kawasan tertentu untuk tujuan mereka tersendiri disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, perkahwinan, peluang pekerjaan serta gaji yang tinggi. Selain itu, statistik migrasi dalam Malaysia menunjukkan kadar penurunan migrasi sebanyak 1.5%, iaitu 480,000 orang bagi tempoh 2019 hingga 2020. Berbanding 1.6%, iaitu 524,000 orang pada tahun 2018, menunjukkan laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia. Secara umumnya, dalam kajian ini akan dibincangkan mengenai isu berkaitan kebaikan dan keburukan migrasi dalam Malaysia yang melibatkan penduduk Malaysia. Seterusnya, sorotan literatur beserta teori. Menurut kajian yang sedang dijalankan, keputusan tingkah laku migrasi didorong oleh pelbagai pemboleh ubah. Ini termasuk daripada faktor aspek demografi dan sosio-budaya, iaitu faktor pribadi seperti status perkahwinan, etnik dan juga status keluarga. Dalam artikel bengkel isu dan strategi pembangunan yang telah ditulis oleh Ahsan Ali Kolam Hassan, migrasi Ravenstein yang telah diperkenalkan oleh Ernest George Ravenstein 1976 menyatakan bahawa hubungan antara migrasi dan jarak adalah undang-undang pertama penghijraan Ravenstein. Jarak dan kadar migrasi mempunyai hubungan yang songsang. Semakin kecil kadar migrasi, semakin jauh jarak antara titik asal dan juga titik tujuan. Migrasi adalah satu jenis penukaran tempat tinggal, kekal atau sementara yang melibatkan tempat asal. Menurut Lee 1966, migrasi adalah salah satu jenis penukaran tempat tinggal, kekal atau sementara yang melibatkan tempat asal. Elemen-elemen migrasi ini dibahagikan kepada dua kategori, iaitu faktor tarikan dan juga faktor tolakan. Seterusnya, Rashid 2010 melakukan lukisan berdasarkan kerja Lee 1966, iaitu kepentingan setiap elemen dalam mempengaruhi keputusan migrasi berbeza-beza, bergantung kepada pembangunan sesebuah negara tersebut. Dan yang terakhir, menurut Ahmad 1986, pemboleh ubah seperti prospek kerja dan jarak destinasi sangat mempengaruhi keputusan penghijraan, khususnya di Malaysia. Metodologi merupakan antara beberapa faktor penting dalam mendapatkan dan membolehkan suatu keputusan diperoleh secara sah dan mempunyai kebolehpercayaan tinggi. Menurut Ahmad Sunawari Long 2008, metodologi kajian ialah kaedah yang akan digunakan sama ada untuk mengumpul data ataupun menganalisis data. Metodologi kajian amat penting agar penyelidikan yang dijalankan mempunyai langkah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Artikel ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah penyelidikan yang menekankan kepada fenomena-fenomena objektif dan dikawal melalui pengumpulan dan analisis data. Menurut Nana, Chua dan Frankel 2007, suatu penyelidikan yang melibatkan pengukuran pemboleh ubah kajian dengan menggunakan alatan saintifik dan eksperimen. Penggunaan ujian statistik terhadap suatu kajian adalah sebagai usaha untuk menerangkan, menjelaskan atau mencari perhubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyelidikan. Ini pengkaji menggunakan kaedah kualitatif untuk memberikan penerangan dan penjelasan berkaitan tentang kebaikan dan keburukan migrasi dalam Malaysia berdasarkan sumber sekunder daripada internet. Pada masa yang sama, mengaitkan era COVID-19 dengan migrasi yang berlaku di Malaysia. Dalam kajian ini juga statistik deskriptif digunakan bagi menyusun dan menginterpretasikan atau menjelaskan data-data yang dikumpul. Kaedah statistik ini merupakan satu teknik yang digunakan dengan mengambil bahan dan diringkaskan dalam bentuk lebih ringkas. Contoh teknik yang digunakan bagi menghuraikan dengan lebih lanjut statistik deskriptif ialah nilai kekerapan untuk menentukan bulan atau tahun yang mempunyai tahap yang paling tinggi. Migrasi bandar ke bandar. Kekurangan pada migrasi bandar ke bandar ialah pertambahan dan kepadatan penduduk secara drastik di bandar-bandar besar. Hal ini kerana sesebuah bandar maju dan besar yang memenuhi keperluan migran untuk bersirah dan menetap dalam jangka masa yang lama akibat Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 tahun akibat pandemik. Kebaikan migrasi bandar ke bandar selepas pandemik COVID-19 ialah kerajaan membuka semula sepada daerah atau negeri bagi membeliti penduduk.
Hal ini kerana penduduk yang tinggal di bandar seperti Bandar Kuantan ke Bandar Kelang mula melakukan penghijraan atas faktor peluang pekerjaan yang baik, kemudahan perkhidmatan sosial dan perkhidmatan awam yang banyak menarik untuk penduduk serta sangat maju dalam kegiatan ekonomi. Migrasi bandar ke luar bandar. Kekurangan pada migrasi bandar keluar bandar daripada impak COVID-19 ialah jumlah penduduk berkurang dan kepadatan penduduk menurun di bandar-bandar asal. Hal ini kerana penduduk asal yang tinggal di bandar mula berhijrah ke luar bandar dalam kuantiti yang tinggi. Lebih-lebih lagi ketika Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana setengah penduduk yang tinggal di bandar besar mula berhijrah ke luar bandar kerana ingin mengurangkan kos sara hidup yang menetap di bandar. Okey, kelebihan migrasi bandar keluar bandar daripada impak COVID-19 ialah penduduk boleh menikmati suasana yang tenang di luar bandar. Kebanyakannya ini lebih kepada golongan pesara yang menetap di bandar yang bekerja sebagai guru, tentera, polis yang telah lama berkhidmat di bandar-bandar besar untuk penghijrahan ke luar bandar yang tinggal di kampung. Migrasi luar bandar ke bandar. Keburukan migrasi luar bandar ke bandar impak daripada COVID-19 ialah faktor penolakan dan tarikan penduduk terkendala. Perkara ini membawa maksud faktor penolakan penduduk dari luar bandar untuk berhijrah ke bandar dan tarikan penduduk di luar bandar untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang baik terpaksa ditangguh dahulu akibat penularan wabak COVID-19. Manakala kebaikan migrasi luar bandar ke bandar impak selepas daripada COVID-19 ialah tekanan kependudukan dapat dikurangkan. Hal ini kerana jumlah tenaga belia yang baru sahaja menamatkan pelajaran peringkat menengah dan tinggi di luar bandar yang ramai. Perkara ini menyebabkan golongan ini berhijrah dari luar bandar ke bandar untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang stabil. Migrasi luar bandar ke luar bandar. Kekurangan migrasi luar bandar ke luar bandar akibat impak COVID-19 ialah penggunaan guna tanah yang berlebihan di kawasan yang belum diterokai. Hal ini kerana kawasan pedalaman seperti Fekra, Kesedar, Kejora dan sebagainya yang mana kawasan yang dimajukan atas dasar kerajaan. Kelebihan didapati daripada migrasi luar bandar ke luar bandar ialah meningkatkan pembangunan sumber alam di tempat yang dituju. Hal ini kerana dasar kerajaan yang menggalakkan untuk memajukan kawasan pedalaman dengan pertanian, ia dapat membuka peluang pekerjaan pada penduduk setempat di kawasan tersebut dan kepada lepasan graduan lulusan bidang pengurusan pertanian untuk dikendalikannya. Kita akan pergi kepada cadangan dan juga penyelesaian. Yang pertama, kerajaan haruslah memajukan kawasan luar bandar dengan menambahkan pusat kesihatan dan juga pusat pendidikan seperti hospital, farmasi dan juga sekolah rendah maupun menengah untuk mengawal proses pembandaran dengan betul yang menggunakan teknik kawalan imigresen melalui pembangunan kawasan luar bandar. Seterusnya, kerajaan juga boleh menghadkan migrasi dari luar bandar ke kawasan bandar dengan rancangan pembangunan tanah felda. Di kawasan Kerjanam baharu ini, konsepnya merangkumi perubahan kediaman, air, elektrik, jalan raya, klinik dan sekolah. Program ini telah berjaya menempatkan semula kecenderungan penduduk luar bandar dan bandar ke wilayah tersebut sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Yang ketiga, pembangunan bandar baru di kawasan pertanian yang jauh dari bandar besar untuk pelbagai jenis pekerjaan kepada penduduk luar bandar dengan menyediakan pelbagai kemudahan seperti jalan raya, hekalan elektrik, air, telekomunikasi dan zon perindustrian di bandar-bandar kecil yang baru ditubuhkan. Seterusnya, pembandaran yang pesat berpotensi dapat dielakkan dengan mengubah struktur ekonomi luar bandar dengan kawasan luar bandar yang mana digalakkan untuk berkembang dalam sektor perindustrian luar bandar seperti industri pemprosesan hasil pertanian, industri kraft tangan dan juga industri makanan. Yang seterusnya, pinjaman kewangan daripada kerajaan negeri dan perkhidmatan perlindungan daripada organisasi-organisasi yang terpilih dapat membantu inisiatif untuk memodenkan ekonomi luar bandar agar dapat memberikan pinjaman kepada pengusaha yang ingin memulakan
perniagaan seperti menjual air dan juga membuka gerai-gerai makan dengan memberikan pulangan bayaran yang rendah. Akhir sekali, kerajaan juga haruslah menjaga keamanan di Malaysia dengan menyediakan pihak polis di setiap kawasan untuk mengawasi di setiap kawasan jika berlakunya jenayah. Polis Diraja Malaysia akan mempergiatkan kerjasama dengan masyarakat tempatan dan institusi-institusi kerajaan bagi mewujudkan persekitaran yang tenang untuk didiami orang ramai yang sering dikunjungi pelancong dan juga untuk menarik minat pelabur. Secara kesimpulan, migrasi dalaman penduduk sememangnya membantu mempercepatkan pelbagai proses pembangunan yang berlaku secara pesat dan semakin rancak yang lebih menggalakkan proses migrasi itu berlaku. Dan dalam hal ini, kita tahu bahawa migrasi dan pembangunan saling berhubung antara satu sama lain kerana gabungan inilah yang menyebabkan pembangunan negara. Dan proses sebuah bangunan ekonomi membawa kepada fenomena migrasi penduduk, sama ada migrasi antarabangsa atau migrasi dalaman. Dan dalam kajian ini telah diberitahu bahawa terdapat pelbagai faktor yang membawa kepada kebaikan dan keburukan migrasi dalaman yang berlaku seperti migrasi antara bandar ke bandar, bandar keluar bandar, bandar ke bandar dan luar bandar keluar bandar, yang akhirnya proses-proses ini membawa kepada proses pembangunan. Dan dalam proses migrasi yang berlaku, kita dapat lihat bahawa para penghijrahan yang banyak terdiri daripada golongan muda dan orang yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi serta pengalaman yang agak baik, serta setengahnya mempunyai modal dalam membentuk satu perniagaan di kawasan yang dipilih, yang menyebabkan ramai yang memilih untuk berhijrah dari luar bandar ke bandar dan akhirnya membawa kepada pelbagai masalah yang berlaku. Tambahan apabila pandemik COVID-19 melanda di Malaysia dan akhirnya menjejaskan ekonomi, sumber pendapatan, peluang pekerjaan serta pergerakan yang terbatas akibat ramai penghijrah sukar meneruskan kehidupan dan berlaku banyak faktor yang mendorong kepada keburukan migrasi. Akhir sekali, selepas pandemik COVID-19 berakhir, pola migrasi dalaman yang berlaku telah meningkat atas usaha sama kerajaan dalam menyediakan kemudahan asas yang lengkap, peluang pekerjaan yang luas dan dapat diperlihatkan bahawa adanya migrasi telah mewujudkan masyarakat yang majmuk hidup dalam komuniti konteks keluarga Malaysia yang maju dalam suasana aman dan harmoni, bahawa migrasi telah menaik taraf hidup penduduk di Malaysia. Sekian, terima kasih.